أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, salah seorang dari kalangan orang-orang kafir Mekah secara mengejek-ngejek meminta kedatangan azab yang dijanjikan akan berlaku, azab yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, yang tidak ada siapa pun dapat menolak datangnya dari Allah yang menguasai tempat-tempat turun naik yang dilalui oleh malaikat-malaikat dan Jibril ke pusat pemerintahannya, menerima dan menyempurnakan tugas masing-masing khasnya pada satu masa yang ada tempohnya dirasai oleh orang-orang yang bersalah. Sesungguhnya sungguh panjang kerana banyak hisab dan berat soal jawabnya pada hari yang diqadarkan 50,000 tahun. Maka bersabarlah wahai Muhammad terhadap ejekan golongan yang kafir itu dengan cara kesabaran yang sebaik-baiknya. Sebenarnya mereka memandang azab itu jauh daripada berlaku, sedang kami memandang dekat tetap akan berlaku. Surah yang dibaca ini dikenal dengan Suratul Ma'arij. Al-Ma'arij dengan makna tangga untuk naik turun ke langit. Tangga-tangga, Mi'raj. Satu tangga Ma'arij, banyak tangga-tangga untuk naik turun ke langit. Surah ini termasuk di kalangan surah-surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah. Kebiasaannya menyatakan asas dan rukun-rukun yang berkait dengan akidah, berkait dengan iman, untuk mendidik orang-orang yang pertama beriman dengan kekuatan iman, meneguhkan kepercayaan mereka kepada Islam, Allah dan Rasul yang datang daripadanya Islam, dan untuk menghadapi cabaran daripada musuh-musuh yang menentang Islam. Allah Ta'ala menurunkan ayat untuk menguatkan semangat keimanan orang-orang yang beriman. Surah ini menyatakan berkenaan yang berlakunya hari kiamat dan huru-haranya, kebahagiaan dan celakanya, keadaan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan dosa, yang kafir menentang, negeri tempat pembalasan, negeri yang kekal abadi. Surah ini berkisar pada permulaannya tentang keingkaran pemimpin-pemimpin Mekah yang menyesatkan pengikut-pengikutnya. Bukan sahaja mereka menentang Nabi SAW, dalam masa yang sama mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Dimulakan surah ini dengan membawa kisah yang tersebut. Kisah dalil menjadi bukti kesesatan pemimpin-pemimpin Mekah. Seterusnya Allah akan menyatakan tentang kedahsyatan hari kiamat yang menggerunkan yang mesti berlaku, suatu janji yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, dan menyatakan berikutnya tentang perangai manusia yang suka menentang, yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga
tidak bersimpati dengan sesama mereka sendiri yang miskin dan yang susah. Surah ini dinyatakan juga tentang sifat-sifat mulia dan kemuliaan akhlak yang ada pada orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah. Bukan sahaja mereka beriman, mereka mengisi iman itu dengan amalan-amalan yang saleh dan mendedahkan perangai orang-orang yang kafir. Bukan sahaja mempersendakan Nabi SAW, bahkan mereka mengerjakan amal-amal yang jahat bagi melayakkan mereka untuk menjadi ahli neraka. Dan surah ini ditutup dengan sumpah daripada Allah Subhanahu wa taala tentang pastinya berlaku hari kebangkitan manusia setelah mereka mati dan adanya hari pembalasan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Bertanyalah oleh orang yang bertanya berkenaan azab yang akan menimpa, yang akan berlaku. Surah ini sebab diturunkannya daripada An-Nadhr bin Al-Harith, salah seorang pemimpin kafir Mekah, yang mempersendakan Nabi SAW apabila Nabi memberi amaran sekiranya mereka kufur, mereka menentang, mereka akan menerima hukuman azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu An-Nadhr bin Harith berkata secara mempersendakannya dengan berdoa, Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Berdoa juga dia, ya Allah yang tahu, dia sekiranya apa yang dia bawa ini benar dari sisimu, maka turunkan hujan batu dari langit ke atas kami, ataupun datangkan azab yang pedih. Dia berdoa, wahai Tuhan, sekiranya apa yang dibawa oleh Muhammad ini benar, betul, sila turunkan hujan batu dari langit. Sila bawa azab yang pedih terhadap kami. Sudah tentulah doa ini disokong oleh Abu Jahal, disokong oleh rakan-rakannya yang lain, yang kafir, yang keras kekufurannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dan menghukum rakan-rakannya yang paling jahat, dibunuh di dalam peperangan Badar dengan cara yang paling terhina, yang paling menjatuhkan kedudukan mereka. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Bagi orang-orang yang kafir tidak ada yang boleh menolaknya. Allah Ta'ala kata, tak ada siapa yang boleh menolak bila hukuman Allah ini datang. Walaupun mereka datang dengan bala tentera yang besar daripada orang-orang Islam untuk menentang orang-orang Islam yang hanya jumlah 313 orang. Di dalam peperangan Badar, mereka mempunyai 1000 bala tentera. Dengan pertolongan Allah mereka dikalahkan. 70 orang kalangan pemimpin musyrikin dibunuh. Di antaranya An-Nadhr bin Al-Harith, di antaranya Abu Jahal dan lain-lain lagi. Setelah mereka dibunuh, mayat-mayat, bangkai-bangkai mereka diheret, dihumbankan ke dalam telaga buruk. Dibunuh dalam keadaan yang terhina. Minallahi dzil ma'arij. Itulah hukuman daripada Allah yang mempunyai tangga-tangga untuk malaikat dan rasulnya naik turun ke langit. Langit yang dijadikan oleh Allah mempunyai peraturan dan sistemnya. Tidak boleh naik dengan sewenang-wenang. Ada tangga dan ada pintunya, macam disebut dalam hadis Isra dan Mi'raj. Di mana malaikat, walaupun mereka adalah malaikat, termasuk Jibril alaihi salam, tak boleh naik begitu saja melalui tangganya ataupun terbang sendiri
dan mesti melalui pintu langit, mendapat izin daripada malaikat yang jaga pintu langit yang pertama sehingga yang ketujuh. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaih, naik para malaikat dan roh malaikat Jibril. Ar-ruh ialah malaikat Jibril alaihi salam yang dikhususkan oleh Allah untuk membawa wahyi kepada Rasul dilantik. Mereka naik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di tempat yang dikhususkan oleh Allah supaya malaikat ini menghadap dan menerima arahan daripada Allah Subhanahu wa taala fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Kawasan itu satu harinya menyamai 50,000 tahun mengikut perhitungan hari dunia. 50,000 tahun mengikut perhitungan hari dunia. Bagaimana pula dengan ayat dalam surah Sajdah, fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Pada hari yang mengikut perhitungannya 1000 tahun. 1000 tahun macam mana pula? Di sini menunjukkan bahawa di sana ada kawasan-kawasan yang berbeza. Ada kawasan-kawasan yang harinya, satu harinya 50,000 tahun. Dan ada kawasan-kawasan yang satu harinya 1000 tahun. Bagaimana kita nak berdepan dengan hari kiamat dalam tempoh yang dahsyat, yang panjang ini? Bagaimana? Disebut dalam hadis, dalam nas. Bagi orang-orang yang beriman akan merasainya lebih ringan daripada dia menunggu untuk sembahyang 5 waktu yang diwajibkan. Allah Ta'ala jadikan begitu. Macam tunggu sembahyang 5 waktu. Ini orang yang beriman. Orang yang tak beriman, yang kafir, rasalah kamu berapa ribu tahun. Sedangkan hidup di atas dunia ini ada 20 tahun. Itu kalau belaga motosikal, belaga kereta. Ada yang siapa dilahirkan dah mati. Ada yang 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun lebih. Nabi Nuh 1000 tahun. Di sini 50,000 tahun mengikut perhitungan hari-hari dunia. Bagaimana kita nak hadap masa yang panjang ini? Maka dinyatakan orang yang beriman merasai macam sembahyang 5 waktu sahaja. Tunggu sembahyang 5 waktu. Itu kalau dia sembahyang 5 waktu. Kalau tak sembahyang 5 waktu, jawab dia tunggulah dengan rasa yang menakut dan menggerunkan. Fasbir sabran jamila. Maka bersabarlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar yang sebaik-baiknya wahai Muhammad dalam menghadapi celaan mereka, menghadapi penghinaan mereka. Itulah juga yang disuruh kepada umat Muhammad SAW yang menyambung perjuangan dia. Disuruh sabar. Para ulama mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Walaupun sebab turun ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi iktibar dan pengejarannya kepada umatnya sehingga hari kiamat. Bersabarlah dengan sabar yang sebaik-baiknya. Innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mempersendakan Islam, mempersendakan hari kiamat, mempersendakan dakwah, mempersendakan perjuangan Islam. Yarawnahu ba'ida. Mereka melihat lambat lagi kiamatnya. Bahkan mati pun berasa lambat lagi. Semua lambat lagi belaka. Loh lah dulu, buatlah dulu, lawanlah dulu. Dari apa? Mati lambat lagi. Tuhan jadikan mereka itu nampak jauh lagi nak berlaku. Wa narahu qariba. Dan kami melihat ianya terlalu hampir. Bagi kita orang-orang yang beriman, kita lihat perkara ini hampir. Setiap yang kehadapan adalah hampir. Macam kita rasalah, fikir-fikir zaman kita budak-budak dulu berasa dekat je. Berasa tak lama mana je. Begitulah kita tengok masa depan.
termasuklah masa depan, janji Allah, hari kiamat dan pembalasannya adalah hampir. Kita kena rasa begitu dan bersedia untuk bila masa tibanya. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma takunu as-samaa'u kal-muhl wa takunu al-jibalu kal-'ihn wa la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddu al-mujrimu law yaqtadi min 'adzabi yawma idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla innaha laza nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jam'a fa'aw'a. Maksudnya iaitu pada hari langit menjadi seperti tembaga cair dan gunung ganang pula menjadi seperti bulu yang berterbangan, dan sahabat karib tidak bertanyakan hal sahabat karibnya kerana tiap-tiap seorang sibuk memikirkan hal keadaannya sendiri, padahal masing-masing diberi nampak satu sama lain. Pada saat yang demikian, orang yang kafir suka kiranya dapat menebuh diri dari azab hari itu dengan anak-anaknya sendiri dan isteri serta saudaranya dan kaum kerabatnya yang melindunginya dan juga sekalian makhluk yang ada di bumi. Kemudian diharapkannya tebusan itu dapat menyelamatkannya. Tidak sekali-kali sebagaimana yang diharapkannya. Sesungguhnya neraka yang disediakan baginya tetap menjulang-julang apinya, membakar serta menggugurkan kulit-kulit ubun-ubun dan anggota-anggota tubuh badan, memanggil dan menarik orang yang membelakangnya serta berpaling dari kebenaran, dan yang mengumpulkan harta kekayaan lalu menyimpannya dengan tidak membayar zakatnya. Ayat-ayat ini menceritakan tentang kedahsyatan hari kiamat yang tidak terperi betapa menggerunkan. Yauma takunu as-samaa'u kal-muhl. Ingatlah kamu wahai manusia, dan khususnya orang-orang yang beriman, hari itu ketika berlakunya hari kiamat, langit yang kita lihat tersergam dengan kukuh dan gagah yang lebih besar berkali-kali ganda daripada bumi, tak mampu kita nak ukur. Tiba-tiba langit menjadi cair seperti tembaga yang cair, menjadi hancur lebur dan cair bila berlakunya hari kiamat. Wa takunul jibalu kal-'ihni, dan jadilah bukit-bukit dan gunung ganang seperti debu-debu yang berterbangan, seperti bulu-bulu dan kapah yang berterbangan. Bukit-bukit dan gunung ganang yang kita tengok besar pada hari ini, termasuk gunung Everest yang paling tinggi, yang paling besar itu pun, apalagi gunung yang lebih kecil daripadanya, tercabut dan terbang seperti bulu dan seperti kapas yang ditiup oleh angin, terbalik-balik dalam keadaan tidak boleh menetapkan diri. Wala yas'alu hamimun hamima, dan orang yang bersahabat tidak bertanya tentang sahabatnya. Orang yang berkawan tidak tanya tentang kawannya. Orang yang sangat hampir persaudaraannya dengan yang lain tidak tanya berkenaan dengan kawannya pada hari kiamat. Yubassarunahum, padahal mereka dapat melihat dan kenal di antara satu sama lain.
Padahal kenal kawan kita, sahabat kita yang baik sangat dalam kehidupan dunia ini, setelah dibangkitkan daripada kubur, kelih mengelih dia antara satu sama lain, tidak boleh tolong menolong dia antara satu sama lain, tak terasa sedikit pun di dalam hati, kerana terlalu takut dan dahsyatnya hari kiamat. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adab yawma idzin bi banih wa sahibatihi wa akhih. Sehingga orang yang berdosa di atas dunia, khususnya orang-orang yang kafir, yang sangat besar dosanya di atas dunia, yang lawan Allah, lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lawan Quran, lawan hadis, lawan ajaran Islam. Kalau boleh mereka sanggup menebus daripada azab itu dengan anak-anak mereka sendiri. Kalau sekiranya boleh tukar dengan anak, lepas daripada neraka, boleh ke tak? Wa sahibatihi, dan isterinya sendiri, sanggup menukar isterinya bagi menyelamatkan diri daripada api neraka. Wa akhi, dan saudaranya sendiri, sanggup menebuh diri dengan saudaranya sendiri. Wa fasilatihi allati tu'wi, dan keluarganya yang melindunginya selama ini, iaitulah ibu bapaknya sendiri. Kalau Tuhan kata mu boleh lepas api neraka, mu tukar dengan ayahmu, sanggup? Dengan ibumu sanggup? Dengan binimu sanggup? Dengan anakmu sanggup? Di atas dunia kita sanggup mati mempertahankan keluarga kita. Tetapi bila berlakunya hari kiamat, setelah melihat dahsyatnya hari kiamat itu, semua dalam keadaan yang ketakutan, masing-masing nak menyelamatkan diri masing-masing. Sehingga orang-orang yang kafir, kafir makna apa kafir? Kafir ni lawan lah. Lawan siapa? Lawan Allah Ta'ala, lawan Nabi, lawan hukum-hukum yang ada dalam Quran, lawan ajaran Nabi, lawan peraturan Allah, lawan buat main-main. Itu makna kafir. Sanggup menebuh diri mereka dengan semua yang disayangi, yang dikasihi, sama ada anak, ibu bapa, saudara mara dan lain-lain, isteri yang dikasihi, suami yang dikasihi, sanggup tukar itu semua. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunjih, dan siapa sahaja yang ada di bumi ini yang dia paling kasih, paling sayang di kalangan manusia, semuanya dia sanggup tolak belaka demi untuk menyelamatkan diri daripada api neraka. Itulah dahsyatnya hari kiamat. Hal ini termasuk dalam perkara beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat bukan saja berlakunya mati, berlakunya dibangkit berkubur, berlakunya semua dunia ini dihancurkan, manusia dibangkitkan semula, berlakunya manusia yang kena mengena di antara satu sama lain, tak boleh buat apa-apa pada hari kiamat, tak sanggup menolong di antara satu sama lain, termasuk manusia yang paling dikasihi dan disayanginya. Kalla innaha lazar, ingatlah, sedarlah, itulah dia api neraka yang dinyalakan dengan dahsyat nyalaan apinya yang membakar dan menghanguskan. Setelah membakar dan menghanguskan, dibalikkan semula. Nazza'atan lisyawa, mencabut kulit ubung-ubung di kepalanya. Ubung-ubung di kepala, tempat yang paling sakit kalau dipukul, tempat yang paling sakit kalau dicabut kulit kepala di ubun-ubunnya, lisyawa, untuk dipanggang, dibakar dengan api neraka itu.
dipanggang, dibakar dengan api neraka itu. Tad'u man adbara wa tawalla. Neraka Jahannam memanggil datang, tak boleh melarikan diri. Sesiapa yang berpaling daripada beriman, yang berpaling daripada percaya kepada ajaran Islam, berpaling daripada beramal dengannya, wa tawalla, berpaling tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengikut Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, neraka memanggil orang-orang kafir. Memanggil orang-orang kafir. Orang kafir ni ialah orang yang lawan terang-terang, yang lawan terang-terang, dan memanggil orang-orang munafik. Orang munafik ni yang sembunyi, lawan. Datang ke masjid juga, datang dengar Nabi mengajar. Kalau Nabi mengajar, dia mari dengar. Apa kita yang tak Nabi ni, dia mari dengar juga. Dia mari dengar kita mengajar. Bukan dengar untuk beriman, dengar untuk tengok-tengok saja. Itu yang munafik. Yang kafir, yang lawan terus. Yang munafik ni, yang lawan senyap-senyap. Bukan datang ke masjid, menghadiri khutbah Nabi SAW, bersemayang dengannya. Samalah dia hadir dan menjelih kita sekarang. Kalau zaman Nabi ada, zaman tak Nabi pun lagi ada orang munafik ni. Di mana neraka akan memanggil dengan lidah yang fasih, ilayya ya kafir, mari sini wahai orang kafir. Ilayya ya munafik, mari sini wahai orang munafik. Mari datang. Tak boleh melarikan diri, mesti datang. Untuk menerima hukuman, dibakar oleh api neraka itu. Menyambar mereka. Wa jam'a fa'au'a, di mana mereka ini berpaling daripada perintah Allah, berpaling daripada percaya dan berpaling daripada beramal. Tak percaya dan tak beramal, tak ikut perintah Allah Ta'ala. Wa jam'a, dan suka mengumpulkan harta dengan sebanyak-banyaknya. Rupanya puak ni suka sangat kumpul harta, kumpul pitih. Mereka mengumpul harta, mengumpul duit, mengumpul harta benda dengan sebanyak-banyaknya. Asal dapat duit sudah, dapat benda sudah, jangan peduli. Wa jama'a, mengumpulkan harta, fa'au'a, dan menyimpan harta itu. Disimpannya sehingga tidak mengeluarkan zakat, tidak memberi nafkah, tidak menolong orang dengan sepatutnya. Tolong pun dengan cara yang tak patut. Tolong juga, tolong tidak membebaskan daripada kemiskinan, tidak membebaskan daripada kesusahan. Tolong semata-mata untuk menipu, semata-mata untuk menggoda, bukan untuk menolong orang. Mengumpul, menyimpan harta itu, itulah perangai yang ada pada diri mereka. Maka semua mereka ini akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat untuk dihumbankan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون
walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Maksudnya, sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah, lagi bakhil kedekut. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia sangat resah gelisah. Dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang, iaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyangnya, dan mereka yang menentukan bahagian pada harta-hartanya menjadi hak yang termaklum bagi orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta, dan mereka yang percayakan hari pembalasan dengan mengerjakan amal-amal yang soleh sebagai buktinya, dan mereka yang cemas takut bertimpa azab Tuhannya, kerana sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak patut bagi seseorang pun merasa aman terhadapnya. Dan mereka yang menjaga kehormatannya kecuali kepada isterinya atau hamba sahyanya, maka sesungguhnya mereka tidaklah tercela. Kemudian sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya, dan mereka yang memberikan keterangan dengan benar lagi adil semasa mereka menjadi saksi, dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya, mereka yang demikian sifat-sifatnya ditempatkan di dalam syurga dengan diberikan penghormatan. Setelah dinyatakan dalam ayat-ayat yang terdahulu berkenaan dengan hari kiamat, huru-hara dan dahsyatnya, maka Allah menyatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca ini tentang perangai manusia mengikut tabi'i dan kejadiannya. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan resah dan gelisah. Ini perangai manusia. Perangai dia dalam keadaan yang tidak tetap, dalam keadaan yang tidak seimbang, kerana Allah Ta'ala jadikan manusia ni ada akal dan ada hawa nafsu. Tabi'i, lain dengan malaikat. Malaikat tabi'inya taat semata-mata, tak derhaka kepada Allah sekali-kali. Itu malaikat. Kemudian binatang pula ada hawa nafsu, tidak ada akal. Syaitan pula ke hawa nafsu saja, akal tak guna langsung. Rohnya ada, diciptakan untuk kejahatan. Manusia ada akal, ada roh dan ada jasad, boleh menilai baik dan buruk. Maka mereka diuji dengan baik dan buruk ini. Maka Tuhan jadikan hati mereka berbalik-balik. Perangai mereka sangat mencabar. Ini perangai manusia, diuji supaya bersabar ataupun syukur. Ada manusia bila menghadapi ujian ini tidak sabar. Bila diuji dengan bala bencana. Ada manusia yang tidak bersyukur bila diuji dengan nikmat. Itu perangai manusia dalam keadaan yang keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Bila mengenainya oleh perkara yang buruk, perkara yang tak diingini, kesusahan, sakit, ketakutan, menyebabkan mereka dalam keadaan yang keluh kesah. Ada yang putus asa, ada yang sabar, ada yang boleh buat perhitungan
dan ada yang tak boleh buat perhitungan. Tuhan mengatakan di sana, ada orang yang boleh mengawal dirinya bila menghadapi ujian ini. Kalau susah dia sabar, kalau senang dia syukur. Di antara orang-orangnya ialah illal musallin, malaikat orang-orang yang bersembahyang, alladzina hum ala salatihim daimun, yang berkekalan di atas sembahyang mereka. Ini orang yang pertama. Orang yang tak tinggal semayang. Bukan semayang berasa nak semayang, berasa malah tak semayang, itu tak ci. Itu tak betul. Orang yang sembahyang betul sembahyangnya, jaga sembahyangnya dan kekal sembahyangnya dalam waktu, terus menerus sembahyang, terutamanya yang wajib. Apalagi yang sunat, yang wajib mesti dibuat ditambah yang sunat. Di mana orang-orang ini Tuhan jadi boleh menghadapi ujian. Di sinilah disebut dalam hadis yang sahih bahawa Nabi SAW apabila menghadapi sesuatu masalah, Nabi semayang. Bukan saja semayang hajat, termasuk semayang bila nak berperang, semayang menghadapi kesusahan dan bencana, semayang istikharah, macam-macam jenis semayang. Bila menghadapi masalah, Nabi semayang. Bukan saja semayang yang wajib, termasuk semayang yang sunat. Semayang yang wajib dikekalkan selama-lama. Orang ni insya-Allah tidak keluar kesah. Kalau menghadapi bala bencana, sabar. Menghadapi kesenangan, tak lupa syukur bernikmat Allah. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang pada harta benda mereka ada hak yang diketahui bagi orang-orang yang meminta sedekah dan orang-orang yang perlu pertolongan yang meminta sedekah. Yang kedua ialah orang-orang yang ada harta, dia tak leka dengan harta dia. Kalau dia ada harta, dia tunaikan hak harta dia. Bukan sahaja dia beri nafkah pada anak isteri yang wajib, bukan sahaja dia menunaikan zakat yang diwajibkan kepadanya, yang mesti ditunaikan, termasuklah membantu peminta-peminta sedekah yang datang meminta kepadanya bila minta pertolongan. Dan termasuklah membantu al-mahrum, orang-orang yang susah, yang tidak minta sedekah, yang ada maruah diri, yang Tuhan sebut dalam Quran, lil fuqara'il ladzina yuhsiruna fi sabilillah, bagi orang-orang yang fakir, yang berjuang perjalanan Allah, yang tidak meminta sedekah. Begitulah juga orang biasa yang ada maruah diri, yang tak meminta sedekah, di mana mereka yang ada harta, yang tunaikan hak harta ni, dia tidak keluh kesah menghadapi ujian. Diuji dengan harta, dia bersyukur. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan mereka yang percaya adanya hari pembalasan. Begitu juga orang yang percaya adanya hari akhirat. Yang percaya bukan saja manusia ni mati, ada soal dalam kubur, fitnah kubur. Yang percaya manusia dibangkitkan semula. Yang percaya manusia dihimpunkan di padang mahsyar, dihisap amalan mereka. Yang baik beriman masuk syurga, yang jahat, yang kafir masuk neraka. Dia percaya semua. Orang ni akan menghadapi ujian dengan sabar. Kalau susah dia sabar, kalau senang dia syukur. Walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang terhadap azab Tuhan mereka sangat takut. Mereka yang takut berazab Allah Ta'ala termasuk kalangan yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Ada pula dia kata kalau tasawuf tu tinggi tak takut ke neraka ni, takut ke Tuhan je. Ni tinggi doa lalu susah juga. Ni Quran sebut ni, ikutlah mana-mana. Orang-orang yang takut berazab Allah, inna azab rabbihim ghairu ma'mun, sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak boleh diamankan, tak boleh lari pada azab Allah Ta'ala. Sangat takut. Kalau buat salah,
Dicatat oleh malaikat, bukan saja Tuhan tahu, anggota pula bercakap, kena bercara depan Tuhan. Tuhan hukum masuk neraka. Tak boleh nak tebuh neraka dengan harta, dengan seluruh dunia dan segala-galanya. Tak aman. Malaikat dengan rahmat, kurnia dan keampunan Allah. Orang yang sedar begini, dia boleh menghadapi hidup dengan sabar dan syukur. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluan mereka, yang ada kemaluan, ada hawa nafsu, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Malaikat terhadap isteri-isteri mereka ataupun suami-suami mereka ataupun terhadap hamba-hamba perempuan yang dimiliki, yang diizinkan oleh syarak, maka mereka itu tidak dicela. Orang yang ada hawa nafsu dapat menahan kemaluan mereka, hanya digunakan mengikut yang dihalalkan oleh syarak, iaitulah berkahwin, bersetubuh dengan halal. Ingat yang halal dapat pahala dan mendapat zuriat yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Maka sesiapa yang melampau selepas itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Barang siapa yang memuaskan hawa nafsu mereka sehingga memuaskan bukan isteri dia, bukan suami dia, bagi orang lelaki bukan hamba-hamba perempuan yang dihalalkan kepadanya, dia berzina pula. Yang berzina ini melampaui batas. Orang ni orang tak boleh nak tahan hawa nafsu, macam mana nak tahan menghadapi ujian dunia? Mereka yang tahan hawa nafsu mengikut yang halal saja akan tahan menghadapi ujian dunia, boleh sabar menghadapi bala dan boleh syukur bila menerima nikmat. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang terhadap amanah dan janji mereka, mereka memelihara, menjaga amanah yang diberi dan memelihara janji yang diberikan kepadanya. Tak langgar janji. Hak jenis langgar janji, jenis khianat terhadap amanah, orang ni orang tak boleh menghadapi ujian dunia. Kalau orang tu amanah dia tunai, janji dia tunai, orang ni boleh hadapi ujian dunia. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun, dan orang-orang yang terhadap penyaksian mereka menjadi saksi yang seadil-adilnya. Orang ni kali dia bawa jadi saksi di mahkamah, dia menjadi saksi yang adil, walaupun terhadap keluarga dia, terhadap siapa saja. Yang salah dia kata salah, yang tak salah tak salah. Yang tak boleh diumpah dengan duit, tak boleh dirasuah. Kalau sekiranya lambat tengok duit, tak tahan, hak salah jadi hak salah jadi betul-betul jadi salah pasal duit, orang ni tak boleh hadap ujian dunia. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun, diulang sekali lagi, dan orang-orang yang memelihara sembahyang mereka, memelihara rukun syarat dan peraturannya dan adab-adabnya. Ulaika fi jannatin mukramun, mereka itu semua, mereka yang disebut senarainya tadi daripada awal, iaitulah mereka yang semayang, kekal semayangnya, mereka yang memelihara sembahyangnya, mereka yang tunaikan harta, mereka yang percaya hari akhirat, yang takut pada azab Allah, mereka yang memelihara kemaluan mereka, tak ikut hawa nafsu, mereka yang amanah dan tunai janji, mereka jadi saksi adil, mereka semua ulaika fi jannatin mukramun, mereka itu semua di dalam syurga-syurga Tuhan, mereka dimuliakan di dalam syurga itu. Itulah dia senarai ahli-ahli syurga. Ayat ini menyebut senarai ahli-ahli syurga dengan syarat orang tu beriman dan menunaikan perkara-perkara yang disebut ini. Kalau sekiranya tak beriman, tak jadi apa.
buat amal pun iman, tak ada dia apa, iman dan menunaikan perkara-perkara yang tersebut di atas, maka mereka diterima oleh Allah pada hari kiamat kelak untuk menjadi ahli-ahli syurga yang dimuliakan di dalam syurga. Wallahu a'lam.